Baik, berita perdana diteruskan dengan perkembangan PRU Dun Melaka. Terus sahaja langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan. Terima kasih Syahril dan Farhatul. Pelaksanaan kempen PRU Dun Melaka secara norma baharu menyumbang kepada peningkatan jumlah capaian internet dan kesibukan rangkaian telekomunikasi secara keseluruhannya. Bagaimanapun, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sudah bersedia untuk berhadapan situasi ini. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Bagi memenuhi keperluan kempen norma baru, aspek perkhidmatan 4G dan liputan akses internet antara yang paling penting perlu diberi tumpuan. Namun, adakah akses liputan sedia ada ini sudah mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa yang meningkat pada pilihan raya kali ini? Persediaan awal telah dilakukan MCMC dengan melakukan sesi libat urus bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memastikan tahap perkhidmatan komunikasi di 281 lokasi berkaitan pilihan raya berada dalam keadaan baik. Selain itu, syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi juga diminta bersedia dengan peningkatan aliran trafik internet dan penggunaan akses internet yang tinggi oleh orang ramai. So, dalam kita bergerak bersama pihak pemberi perkhidmatan ini, kita telah macam saya sebutkan tadi, kita telah cek dan melakukan kita punya pengukuran-pengukuran di semua 175 lokasi aduan-aduan utama dan juga di 30 jalan-jalan utama yang meliputi jalan protokol, jalan persekutuan dan jalan negeri di keseluruhan negeri Melaka lah. So, berdasarkan kepada result ini, memang kita dapati banyak penambahbaikan yang boleh dilakukan. Sehingga kini, kadar liputan rangkaian 4G di Melaka telah meningkat kepada 99.11% pada suku ketiga tahun ini berbanding 95.50% pada tempoh sama tahun lalu, yang meningkat susulan pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela bermula Ogos tahun lalu. Kita sudah maklum di negeri Melaka ni kadar liputannya telah pun hampir menyeluruh. Walau bagaimanapun kita lebih ke hadapan lagi di negeri Melaka dengan menekankan aspek kualiti perkhidmatan dan kualiti pengalaman pengguna itu sendirilah. So, dalam hal ni kita sentiasa melakukan pemantauan dalam kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh para pemberi perkhidmatan untuk memastikan pengguna dapat mengoptimumkan kualiti pengalaman mereka dalam menggunakan perkhidmatan internet lah. Secara keseluruhannya, capaian internet dan liputan rangkaian 4G di Melaka berada pada tahap yang baik. Bagaimanapun, masih terdapat banyak ruang penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam bergerak ke fasa kedua jendela yang akan memfokuskan pelaksanaan teknologi 5G. Laporan Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Kempen secara maya terus rancak. Parti dan calon bertanding menggunakan media sosial untuk memberi penerangan mengenai manifesto serta aktiviti harian mereka. Sebagai contoh, calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Lendu, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, memuat naik manifesto BN yang dibentangkan semalam dan turut berkongsi aktiviti yang dilakukan hari ini seperti aktiviti bersama penduduk tempatan. Calon Perikatan Nasional PN bagi kerusi Dun Teluk Emas, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin pula berkongsi berita-berita terkini mengenai parti dan berkongsi gambar bersarapan bersama penduduk di Dun tersebut. Sementara itu, calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Bukit Katil, Adli Zahari, memulakan kempen dalam talian dengan berkongsi video berkaitan perancangan dan harapan PH diikuti dengan program mengedar risalah di kawasan sekitar Bukit Katil. Apa yang pasti, setiap calon menggunakan tanda pagar parti masing-masing sebagai kaedah kempen dalam norma baharu ini.
Calon veteran pula berpandangan kempen secara maya ini mampu diadaptasi mereka selari dengan perkembangan teknologi terkini. Kerjasama Jentera Parti turut membantu mereka berkempen. Kita gunakan cara lama, itu cara saya, tetapi dengan norma baru ini, media sosial dan sebagainya, insya-Allah, alhamdulillah, saya ada tim saya yang orang muda, yang hebat, yang banyak membantu saya dari segi media sosial yang ada sekarang ini. InsyaAllah lah, tapi suka tak suka saya kena belajar juga. Platform yang terbaik bagi saya ialah media sosial. Dan saya mempunyai tim media sosial yang saya tak kata terbaik lah, yang saya berpuas hati lah. Yang saya dipahamkan media sosial PN ni memang kukuh. Kesediaan kerajaan untuk mempertimbang ruang kepada kesemua calon termasuk dari pembangkang berkempen menerusi saluran televisyen dan radio rasmi disambut positif. Cadangan berkenaan juga bukti demokrasi di Malaysia memberi ruang kepada calon menggunakan medium rasmi. Bagus juga. Jadi kita ada saluran yang tertentu yang boleh kita suarakan, di mana kebanyakan rakyat kita buka TV kan. Jadi dia orang boleh nampak dari situ. Dan ada sekatan-sekatannya sikitlah. Alhamdulillah, kaedah mempromosikan atau memperkenalkan calon melalui siaran televisyen itu juga salah satu kaedah untuk sebagai daya tambah. Daya tambah kepada kaedah mempromosikan calon dalam musim kempen ini. Dan kita mengalu-alukanlah supaya dapat dilaksanakan segera. Jadi kita boleh menjimatkan banyak benda sebenarnya, daripada kos rakyat nak beli data untuk nak dengar, nak tengok YouTube, nak tengok dalam keadaan COVID, pendapatan mereka terganggu, terjejas. Semalam, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memaklumkan perbincangan akan diadakan dan keputusannya akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB komited dalam usaha menyelesaikan masalah banjir. Menurut Dato' Bandar MBMB, Dato' Zainal Abu, rumah pam air di Taman Rambai Jaya sedang dibina dengan kos RM1.18 juta. Yang ini satu lagi projek yang MBMB pada pandangan MBMB, betapa projek ini perlu dilaksanakan akibat daripada banjir yang berlaku di pada kawasan ini lah. Ini adalah projek ketiga. Kita ada 4 semua projek berjumlah 10.8 juta. Dan projek ini adalah projek ketiga yang melibatkan Taman Rambai Jaya, di mana kita telah melihat tentang berlaku banjir ketika hujan luar biasa dan hujan lebat. Rumah pam air itu dijangka siap pada Januari depan. Beberapa projek lain turut dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir, termasuklah projek sistem perparitan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Kamil Muhammad memaklumkan Melaka memerlukan peruntukan kira-kira RM53 juta bagi melaksanakan 2 projek mengatasi isu banjir berulang di kawasan Sungai Putat melibatkan kolam tadahan banjir Sungai Putat. 2 projek berkenaan melibatkan kerja-kerja membina tembok cerucuk keping konkrit dan meluaskan kolam tadahan berkenaan yang akan dilaksanakan secara berperingkat selepas mendapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Setakat ini, kerajaan negeri telah meluluskan RM500,000 bagi membina tembok cerucuk keping konkrit sepanjang 72 meter di tepi kolam tadahan berkenaan dengan ketinggian 0.5 meter sebagai pendekatan jangka pendek mengatasi isu berkenaan dan dijangka siap Disember ini. Sungai Putat merupakan antara lokasi yang seri banjir sekiranya hujan lebat dalam tempoh yang lama dan pada tahun ini sahaja lebih 3 kali banjir kilat berlaku di kawasan berkenaan setakat hari ini. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Terus ikuti laporan kami setiap hari untuk pelbagai info terkini yang sahih di Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Syahril dan Farhatul.